Saya terus pergi kepada theory of cross section. Tak sabar Sabar lah, jap. Okay, nampak slide? So, first thing, topik 7.1 ini kita ada beberapa benda yang kita akan belajar. So, dalam topik 7.1 yang pertama adalah mechanical drawing. So, what is mechanical drawing? Mechanical drawing ini adalah apa yang kita akan belajar adalah benda yang sama. We have already learned orthographic. Kita dah belajar isometric. Isometric adalah lukisan 3D dalam bentuk 2D. Orthographic adalah the same. Kita ambil satu objek 3D or anything, kita akan cuba lakarkan dalam bentuk, kita akan tengok part by part. Mechanical drawing yang kita nak buat sekarang adalah cross section view. Kita akan let's say lah kita ada apa-apa objek apa yang kita akan buat adalah objek tersebut kita assume we are going to cut through. Kita akan cut through a section. Bila lepas kita dah cut through, what is inside? Itu yang kita nak draw. That is what we're going to draw. Cara kita nak lukis, kita akan represent our drawing in terms of orthographic view. Okay, section daripada atas, kiri dan depan. Okay, so, section view. Contoh, yang pertama yang awak nampak dekat sini, yang warna hijau ni kan. Okay, contoh kita diberikan satu objek. So objek 3D biasanya kalau orthographic principle, ini je kan kita akan lukis. So nampak dia ada top view dengan front view. So front view yang dekat bawah tu yang warna hijau ni, okay, nampak ni, ini adalah yang dotted line, ini adalah hidden line kan. So hidden line dia berada di dalam. So, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak potong contohnya. This particular, nampak this cutting plane, we are going to cut the object in the middle. Full section, kita cut the whole section, kita cut half of it. Lepas tu kita akan draw whatever yang kita nampak lepas kita dah potong. So, ini pun sebenarnya adalah satu imaginary precious juga. Bermaksud, contohlah, awak assume awak nak potong kan. Okay. Awak ada satu objek, awak tengok kamera je awak tengok saya punya ni jap. Okay. Jadi awak nak potong, kita potong half. Okay. Lepas kita dah potong, let's say dia keluar dari sini kan. So, daripada dalam apa yang kita nampak adalah imaginary kita juga. Tetapi bila kita lukis, apa yang membezakan orthographic view yang warna hijau ni dengan lukisan yang warna purple ni? Apa yang membezakan dia? Yang membezakan dia adalah, nampak tak yang shading ni, yang lorekan-lorekan ni? Can you see that? Okay, lorekan-lorekan itu menunjukkan, okay, what do you think, what does it represent? Yang lorekan, yang shading itu. Apa maksud part yang di-shadekan itu? Okay, nampak tak dia lorekan? Not use. Tak dengar sekali? Cakap apa tadi tak dengar? Tak ada. Sorry, tak dengar. Alright, so bud lorekan ini adalah bila kita potong, nampak tak dekat atas ini yang warna peach something ni. Okay, bermaksud itu adalah kawasan yang dipotong. Okay, itulah kawasan yang kita buat cross section tersebut. Okay, dia punya top view tetap sama, tetapi bila kita dah potong, we cut the plane, kita ada cutting plane dekat sini. Yang kita nampak ini kita akan lorekkan bahagian yang kita potong. Okay, so tadi yang belah sini dah jadi hidden view itu kita dah nampak as clearly lah.
So object line, garisan-garisan yang that are involved in your cross-section mechanical drawing adalah object line. Yang kat luar ini object line, lepas tu kita mungkin akan ada hidden line dan juga shading. Shading ini kita akan menggunakan construction line lah, very very light. There should be difference between your object line and your construction line. Okay. Alright, so the purpose is to clarify dia punya internal feature dia. Kita nak tahu ada apa, ini adalah cara untuk kita represent any drawing ni. Dia sebenarnya mana-mana manual drawing, mana-mana kita punya LK ni, the purpose of kenapa kita kena buat lukisan LK ni adalah sebab it's because when we are sending our design to another company or our proposal to another person to be read, that person who is reading our proposal, that person who is reading our project, that person who is going to pursue our design to the next step should understand our design daripada segi dimension, daripada segi how it actually looks, not only from the outside, dia punya value setiap view dia kena betul. Barulah this, kalau awak nak fikir, if you want to be an engineer, awak kena ada that mindset that you will not be working alone. Your work is going to be handled by so many people and dia ada banyak sangat step. So that is why you cannot afford to make any mistake dan dia ada cara untuk kita communicate. Untuk design, your drawing is the way for you to communicate with another person who's going to do the next step of the work. Okay. Alright, okay, so bila LK ini adalah lukisan yang awal-awal dulu. So sekarang kita ada banyak sangat software and everything. Tetapi dia punya basic adalah for us to understand. Okay, ini kalau kita letak simbol ini bermaksud dia ada electrical component ini. Kalau cross section ini kita lorekkan pada bahagian ini bermaksud ini bahagian yang intact. When you were actually cutting the object, that is the part yang intact. Intact maksudnya yang sedia ada tu, yang terlekat. Kalau ada hidden line, apa maksud dotted line itu? Bermaksud itu berada dekat dalam atau itu berada dekat luar. Semua itu is the way for you to communicate. That is the whole purpose of kita. Bila kita buat design, simbol tak boleh salah, object line kita, setiap line kita perlu ada perbezaan. There should be a difference. It's not just sketching and art. It's a way of communicating. Okay, so tak boleh salah. Alright, so now, contoh, kita dah ada satu objek, lepas tu kita cut a plane. So section view yang which part yang kita nak lukiskan pada kita punya kertas. Okay. Kita ada cutting plane tu. Okay, contohlah line of sight adalah kita tengok macam ni kalau tengok nampak arrow ni kan. Okay, so kita cut through this object. So we're looking this side. So apa yang kita nampak lepas kita potong, itu yang kita lukis pada atas kertas. Kalau tak faham, tak berapa nampak sangat, hopefully nanti next week saya boleh tunjuk straight away. Dia ada contoh yang saya boleh tunjuk macam mana. Kita potong, try to potong, lepas tu kita cuba stampkan apa yang kita nampak kan. Macam tu lah, that is the idea lah, the idea behind of drawing this cross-section view. Okay. So what is cutting plane? So cutting plane ini sekadar imaginary plane sahaja. As I've said, you have to imagine that you are cutting through the object. So cutting through the object, kita akan dapat satu section view, dan section view itulah yang kita akan lukis. So when I say we are cutting through, semua ini sebenarnya it depends on your skill to imagine objek-objek tersebut lah. We are not going to give you a complex machine for you to do or to draw the cross section. We are going to give you simple object for you to understand the purpose of imagining any object yang ada dan simple way of drawing the cross section. Okay, secara yang simple lah. Tetapi kalau yang ini sebenarnya awak akan belajar kalau nak pursue in mechanical engineering, awak akan belajarlah secara mendalam lagi. Okay. Ini contoh. You can cut through, your cutting plane can be placed anywhere. Awak boleh potong dia di mana-mana sahaja. But di mana yang awak potong, you need to know. Awak perlu imagine di situlah yang perlu dilorekkan. That is the place that you need to shade. Itu jangan
jumpa. So yang dekat sini yang warna hijau ini adalah contoh yang one object is given, orthographic drawing yang biasa kita lukis. Yang belah kanan ini let's say kita potong direction, direction dia X, ke Y ke Z. Dia boleh potong cross section dia, it could be like X direction, Y direction ataupun Z direction. Dia boleh horizontal, vertical dan juga kita nak cakap satu lagi view adalah tiga plane itu awak boleh potong dan tengok. Alright, so cutting plane style, okay. Macam mana kita nak tahu, let's say dalam soalan dia berikan kita satu soalan. How do we know where it is being cut? Ini adalah simbol dia. Okay, cutting plane, dia akan menggunakan thick line around 0.7 mm. Dan dia akan letak simbol macam ni. Dia letak arrow kat hujung ni, dia letak arrow kat hujung ni, dia tulis AA kan. So kita tahu that is where it's being cut. Cross section itu berlaku di kawasan itu. Sekejap. Ada contoh sebelum ni. Okay, nampak tak ni? Nampak tak arrow AA tu? Can you see? Nampak. Itulah contoh yang nak tunjuk. Situlah yang kita perlu potong. So we need to imagine after that kita nak draw based pada cross section that has been cut in this area. Okay. Next. Okay, uniformly spaced by an interval of about 10 inch. Okay. Section 10 inch pula dah. Section line technique. Okay. Tadi saya kata kita perlu lorekkan di mana bahagian yang kita cut, betul tak? So kita nak lorek, kita tak boleh sekadar ambil je pensel, just roughly go and sketch. Roughly sketch je macam tu. Tak boleh. Dia ada cara dia dan awak perlu menggunakan apa? Perlu menggunakan yang 45 degree punya set square, 45 degree, 30 degree ataupun 60 degree. Usually kita akan guna 45 degree. So dia macam ni, kalaulah awak punya pemadam. Okay, contoh kita punya objek kita macam ni kan, square. Objek kita square, kita nak lukiskan dia punya section line. Kita kena guna set square, bukan yang ni. Macam ni lah. Awak nak buat lebih kurang berapa? 45 degree. Bukan lebih kurang, memang kena 45 degree. Buatlah 45 degree, 45 degree. Aduh lah rosak. So from one line to another line pun perlu ada dia punya apa distance. So distance dia adalah 3 mm. Okay, so dia kena konsisten lah. 3 mm tu, dia kena konsisten. And there should be a difference between your shading line, your section line ini dan juga your object line. Your object line must be thicker, this one must be very light, but there should be mesti ada lorekan ini mesti ada. Okay. Faham? Ini adalah sekiranya objek line itu dia straight, okay, dia macam ni. Apa yang kita perlu buat sekiranya ini contoh-contoh tengok slide Okay, tengok contoh-contoh yang tak bagus. Tak boleh dekat sangat, tak boleh. You have your specification dia kena 45 degree. 45 degree, distance in between line kena 3 mm. Line dia must be very thin. Kena ikut. What if ini kalau kita punya objek line square kan, dia straight, so kita ada line 45 degree.
Macam mana sekiranya ni simbol je. Macam mana sekiranya kita punya objek kita sekarang adalah 45 degree. Contoh, objek kita ini contoh. Objek di sini adalah 45 degree. Objek 45 degree macam mana kita nak lorekkan dia? Shading dia kita guna 45 degree juga ke? Tak. Tak. Kita akan bezakan dia menggunakan line dia tak boleh sama. Lorekkan dia tak boleh parallel. Lines yang kita lukis maksudnya kalau saya lukis macam ni macam ni, salah. Dia adalah salah. Dia tak boleh. Your section line tak boleh parallel dengan objek line sebab kita nak differentiate kata itu adalah section line. So kalau tak lukis macam tu, nak lukis macam mana? Kira macam ni. As long as this line yang saya lukis dalam warna merah ini, dia tak parallel, dia tak perpendicular dengan mana-mana line objek kita yang warna biru. Dia tak boleh parallel, dia tak boleh. Dan sekiranya ni 45 degree. So kalau nak difference, you want nak bezakan, nak differentiate between the object and the section line. Kalau tak guna 45, tak dapat gunakan 45, tak apa, gunalah 30, gunalah 60, gunalah any other angle. As long as section line kita tak parallel ataupun tak perpendicular dengan objek line. We should know dia ada perubahan dia dan kita patut tahu we should also differentiate dia lah. Boleh? Nampak tak contoh-contoh di sini? Faham ke apa maksud saya dengan tak boleh parallel dan juga tak boleh perpendicular? Faham. Ini pula section lining tu lah. Kenapa? Dia cerita. Kenapa nak kena letak benda ni? Sebab kita nak indicate lah dekat mana kita potong. Kalau tak indicate, lukisan kita, there's no point kita buat cross section view, tapi kita tak indicate dekat mana kita potong. So dia akan jadi sama dengan kita punya orthographic view. There should be a purpose on why we are showing that is tempat yang that's been cut. So it's been intact dengan kita punya main body kita tadi. Okay, next. Okay, ini adalah contoh-contoh section line ni lah. Should not be parallel atau perpendicular. Okay. Kita bagi contoh lagi teknik yang salah dan teknik yang betul. Ini lagi contoh lagi. Okay. Boleh? So far okay? Okay. Okay, now sekarang kita nak tengok, kita dah tahu cross section, mechanical drawing adalah sebab cutting a plane, cutting an object dan kita lukis dia punya view kat dalam. So kita nak potong dia pun ada jenis-jenis potongan dia, ada jenis-jenis cutting plane dia. So kita tengok apa jenis-jenis dia. Okay, first adalah full section. So full section ini tak plane. Okay, full section nampak tak dia punya apa nama? Animation dia tu. Okay, full section bermaksud kita potong, kita ada satu objek, kita potong straight the whole thing, pop straight. Dia tak ada kona-kona, tak ada bengkok-bengkok, tak ada curve-curve, dia terus ambil pop potong, ambil pisau pula. Ambil pisau potong, pop straight. Itu maksud dia full section view. Okay. Next. Ini contoh. Ni semua yang kita tengok waktu kita buat tutorial nanti. Tengok full section, contoh-contoh. Bila kita dah potong, cara kita nak lukiskan nanti. Okay. So half section view adalah kita ambil a quarter of it sahaja.
Contoh macam kita potong kek kan. Kita ada kek bulat satu tapi kita potong, kita ambil a quarter, a piece sahaja. So we're gonna just cut a piece of it, keluarkan dan kita tengok. Okay, half section sahaja kita nak view. Dan contoh half section lah, kita ambil a quarter of it sahaja. Ini adalah hanya untuk symmetrical object hanya untuk symmetrical object. Kita tahu sekiranya kita potong macam kek. Kek kan bulat. Contohnya kek yang bulat. Kita ada kek yang bulat. Kalau kita potong satu piece from this side, akan sama je kalau kita potong the same size of piece tu dekat this side. So dia adalah symmetric. Kita potong dekat mana-mana pun that one piece is going to be the same. Macam itulah, that's the reason untuk half section pun kita nak tahu dia punya view, kita akan potong take a quarter of it sajalah. Dia macam potong kek sikit je di sini, kita ambil. Faham Sorry Miss, dia untuk objek yang silinder je ke objek lain boleh juga buat half section view? Objek yang symmetric. Symmetric objects only. Symmetric bermaksud dia, awak pusinglah ke mana-mana pun dia tetap sama. Awak potonglah dekat mana pun dia akan sama. Baik Miss. Boleh? Okay. So, yang benda yang awak perlu tahu adalah, nampak tak yang warna arrow warna merah ini, itu cara kita indicate that is where it's being cut. Okay, so inilah contoh half section ni. Kita potong, dia indicate ni kan, ini cara untuk kita indicate where it's being cut. Okay. Offset. Offset ni pula bagi mana-mana objek yang interior features dia ni bukan, kalau kita potong straight tu, kita tak akan dapat tahu the whole internal features dia. Contoh apa? Contoh yang kita ada. Lain daripada gambar tu. Ada pula contoh lain. Okey, tak apa. Contoh offset sections adalah untuk subjek. Okey, yang pertama dia bukan simetri. Objek kita tak simetri. Bermaksud kalau kita potong straight macam tu, we might miss some other part, some other internal features. So kita akan potong dia in a way where kita nak tengok kita dapat, we can cover most of the internal features yang kita nak lukiskan itu. Yang kita nak show dia punya cross section view itu. Contoh kita tengok ni. Okay, nampak tak dia punya cutting plane, dia cut through each and every place yang ada dia punya internal features yang perlu ditunjukkan. So dia bukan straight. Kalau dia terus potong straight macam tu, dia adalah full section view. Offset ini adalah yang tadi nampak. Daripada sini, di sini, dia masuk sini, sini macam tu. Nampak? Aku dah. So, Nampak. ni lah. Oh ya, macam tu. Okay? Alright, so inilah comparison dia. Yang ini adalah full. Ini adalah yang half. Ini adalah yang offset. Buat. Itulah. Boleh, yang penting untuk mechanical drawing ini adalah yang lorekan ini. The shading part is very important. You need to know this line indicates the cutting plane. Ini adalah show the center line. Lagi apa lagi? Itu. Dan you need to know the difference bila awak lukis. The thickness of the line should be different. The object line dengan tu. Okay. Ada apa-apa soalan? Question? No. Any question? Tak ada? Alright, kalau tak ada soalan, saya akan biarkan dulu awak pergi lihat buat apa yang awak nak. Tetapi saya akan berikan satu contoh soalan ini. Awak boleh cuba imagine dulu, cuba sketch dulu. Nanti minggu depan tu bolehlah kita terus pergi kepada teknik dia, terus buat teknik dia.
Sekarang bolehlah cuba apa? Search ke tengok apa cara nak lukiskan cross section view ni. Okay. Okay, Miss. Okay. Any question? Kalau tak ada soalan, sekejap nak bagi kehadiran. Lepas dah isi kehadiran, bolehlah. Itu saja untuk hari ini. I will see you on besok waktu tutorial. Okay? Waktu tutorial Besok kita masuk free body diagram. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Bye-bye. Have a nice day. Thank you. Thank you, Miss. Okay, isi kehadiran dulu. Thank you, Miss. Dah. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay, bye-bye. Thank you, Miss.